macam saya pernah bertanya, semalam saya tanya, kemarin saya bertanya, kalau tiada Datuk Zahid Hamidi, siapa nak pimpin? Yang punya jati diri, yang sanggup berani menyanggah apa saja demi dalam lestari perjuangan Parti UMNO ini. Tak ada. Jadi inilah kerosakan-kerosakan menurut Tan Sri Shari Samad, dia kata yang dilakukan oleh Dr. Mahathir. Ini bukan hanya berlaku dalam Parti UMNO. Ini juga berlaku dalam Parti Keadilan. Andainya Datuk Seri Ahmad Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada, siapa calon pemimpinnya? Artinya, kita tidak ada persiapan untuk melahirkan pemimpin muda yang boleh diketengahkan. Macam contohnya macam di Singapura. Mereka sudah mengenal pasti calon-calon pemimpin masa depan mereka. Calon-calon ini dihantar ke pusat-pusat pengajian tinggi dan dididik dengan kesedaran. Pertama sekali, meletakkan kepentingan negara itu mengatasi segala-galanya. Kita sepatutnya kena ada, dulu Biro Tata Negara, tapi sekarang saya tak tahulah apa dah jadi dengan Biro Tata Negara. Akhirnya kita mengalami kelompangan. Ini kerunsingan yang dizahirkan oleh yang bahagia Tan Sri Shari Samad. Beliau sebagai mantan menteri. Beliau juga adalah antara menteri yang mentadbir Kementerian Wilayah Persekutuan dengan baik. Kalau Datuk Arun terkenal dengan Menteri Besar untuk Negeri Selangor yang menganugerahkan hartanah pada warga bangsa kita dalam melaksanakan lestari kepimpinan almarhum Tun Razak supaya warga bangsa kita ini sentiasa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan ini juga dilakukan oleh Tan Sri Shari. Cuma dia kata sekarang ni berbezalah. Zaman dia dulu banyak rumah-rumah setinggan. Sekarang ni mereka dah duduk rumah kondominium. Duduk rumah pangsa puri. Jadi mungkin mereka terlupa bahawa parti mana sebenar-benarnya yang memberi peluang untuk mereka menjadi warga kota yang tinggal dalam keadaan yang sedikit selesa. Bukan selesa sangat, saudara. Tapi sepatutnya inilah perlu kita perjelaskan. Dan ini dihancurkan apabila rakyat melihat adanya pemimpin yang korup. Ini juga menimbulkan masalah. So, jadi saya berbual dengan beliau bagaimana pandangan Tan Sri. Bila Pak Lah menang besar, dia kata menang besar itu memang bila sahaja Dr. Mahathir berhenti, rakyat sudah rasa lega memberi sokongan begitu besar pada Pak Lah. Sebagai Perdana Menteri dalam pilihan raya itu, itulah pilihan raya yang terbesar. Saya tak silap tahun 2004. Tetapi, apabila hadirnya budak hitam, budak tingkat 4, kita hilang sokongan. Penguasaan lebih daripada 2/3 itu hilang. Yang akhirnya, Tan Sri Mohidin minta supaya Pak Lah berhenti lah apa semua dia kata. Dan bila Pak Lah berhenti, memberi kepada Datuk Seri Najib untuk meneruskan. Tapi apa yang dilakukan Datuk Seri Najib adalah penerusan suasana yang agak canggung. Akhirnya, kemerosotan, depreciate of the votes ataupun depreciate keyakinan. Depresiasi keyakinan rakyat terhadap kepimpinan sudah semakin menurun. Dan ini diambil kesempatan oleh parti-parti daripada DAP khususnya dulu yang memainkan sentimen perkauman, gunakan isu agama, dan ini dibeli. Bukan dibeli secara RM1, artinya buy. Diterima, pakai akhirnya rakyat tidak menyebelahi Pak UMNO. Akhirnya zaman Datuk Najib kita tewas. Dan suasana begini juga, inherit ini diteruskan apabila waktu itu Datuk Sri Zahid Hamidi memimpin. Kebetulan beliau sebagai Presiden Parti dalam keadaan yang cukup tempang. Dan inilah yang perlu diperbaiki. Sebab itu, Datuk Sri Tan Sri Syahrir, dia kata, pada dia tak ada masalah. Nak hidupkan aroma demokrasi, okeylah. Nak bertanding, bertandinglah. Tetapi jangan sekali-kali kita mengizinkan lagi perebutan jawatan dalam parti ini hingga sampai ke peringkat bermusuh seumur hidup. Jangan sampai ke peringkat kita bermasalah. Kena pegang prinsip demokrasi, yang kalah mesti memperakui yang menang. Dan yang menang tidak harus menginanya yang kalah. Prinsip inilah, menurut Tan Sri Shari Samad, dia kata inilah yang dipegang oleh Tun Razak. Inilah yang dipegang oleh almarhum Tun Dr. Ismail. Apabila mereka menyantuni siapa sahaja yang bertanding, tak ada masalah. Sebab itu waktu itu, ukhuwah persahabatan dalam warga UMNO kukuh. Di samping itu, tidak meletakkan, sekali lagi saya katakan, tidak meletakkan kepentingan untuk mengaut kekayaan. Masalahnya, selepas masa era Datuk Mahathir ini, halaman rumah UMNO ini dilihat sebagai ladang
untuk mereka mengaut kekayaan. Akhirnya, kebersihan, keindahan halaman rumah UMNO itu jadi kotor. Jadi becak dengan kekotoran disebabkan oleh mereka berlumba-lumba untuk mendapat tempat di halaman rumah UMNO untuk memperkayakan diri mereka. Jadi sebab itu dia kata pimpinan hari ini khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi perlu mencari upaya. Mesti diadakan perubahan. Yang saya sering katakan, kita mesti melakukan islah dalam kepimpinan. Kita mesti mencari upaya agar halaman rumah UMNO ini kita bersihkan, dinding-dinding rumah UMNO ini kita perbaiki, sawang-sawang yang ada kita buang. Bagaimana ni kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi bila dia bercakap dalam satu wawancara dengan NHR Channel. Dia mengatakan bahawa skeleton in the cupboard ataupun bangkai-bangkai tikus yang ada dalam di rumah UMNO ni perlu dibersihkan. Dan saya berharap agar teman-teman warga UMNO khususnya bukan soal nak merebut jawatan, bukan menyalahkan pada Datuk Zahid, bukan menanam kebencian kepada kepimpinan UMNO. Seharusnya disokong, diberi pandangan dan juga diberi dukungan agar bahtera UMNO ini dapat berlayar dengan segar. Sebab sekarang ini suka tak suka kita kena terima. Secara Haris Sani, jika tengok dari atas tak sama tengok dari bawah. Dia kata dia tengok dari atas dengan tengok dari bawah tak sama. Betul, saya bersetuju dengan anda. Kita selalu saya nyatakan pada anda, kita tidak boleh melihat dengan pandangan taxi views. Kita harus melihat pandangan itu dengan helicopter views. Contohnya kalau yang dikatakan taxi views tu, kalau saya nak pergi ke Kuala Lumpur, lalu Jalan Bangsa, lalu taxi views, pandangan daripada Bangsa, jam sikit depan pejabat kereta api Tanah Melayu, lalu dekat jalan depan Dataran Merdeka, itu taxi view. Pandangan dari kacamata taksi ataupun kenderaan. Kalau kita helicopter views dari atas, kita tahu nampak di mana kawasan itu ada macet ataupun jam, trafik. Jadi helicopter views. Dan seharusnya pemimpin harus melihat secara jelas, nyata dan dengan penuh keinsafan. Bukan untuk mencari kesempatan. Benar, di rumah UMNO ini ada tempat-tempatnya yang mereka boleh membuat mengaut keuntungan. Sebab itu mereka sanggup bertanding, jadi ketua bahagian. Inilah hadirnya Walot. Budaya Walot ini menurut Tan Sri Shariq Samad dengan saya tengah hari tadi, dia kata mesti dihentikan. In total. Memanglah nak dibersihkan 100% tak boleh. Tetapi mesti ada usaha untuk melakukan perubahan dalam islah dalam kepimpinan. Soal nak bertandinglah dia kata. Saudara ayah dia, apa hal pula nak kena buang dari UMNO untuk apa? Untuk apa saudara menyatakan bahawa Wak Jahid ni kena buang dari rumah UMNO? Kenapa? Mesti ada sebab. Saya dah cakap, kalau tak ada beliau, siapa nak pimpin? Apakah anda datang daripada Parti Perikatan Nasional? Memberi satu provokasi. Kenapa? Mesti bagi jelas. Kalau kita tak jelas, tak boleh membuat satu andaian atau satu tuduhan. Dia ni kena berhenti. Tak boleh, saudara. Saya nyatakan macam contoh. Macam contoh saya kata, kita melihat kenyataan Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Syaril. Bagaimana ini Dr. Mahathir. Tuan Dr. Ismail sampai sudah tak percaya pada beliau. Yang percaya pada beliau sedikit adalah Tun Razak. Tapi akhirnya Tun Razak tak sempat untuk melihat perjuangan bangsa ini, bahtera bangsa ini berlayar dengan baik. Itu keadaannya, saudara. Dan memang pun, saudara lihat sendiri, bila Mahathir dakwa, dia kata, Anwar tidak mampu untuk urus negara. Jadi soalnya, yang boleh mengurus negara dia seorang sajalah. Orang lain tak boleh lah. Jadi adakah anda juga bersikap seperti itu? Ada saat anda bersikap bahawa Wak Jahid ni mesti diberhentikan. Kenapa begitu? Ini pandangan saya lah, saudara. Saya tak mau cakap lebih. Dan saya melihat hari ini dalam musim-musim UMNO sedang menghadapi musim perhimpunan agungnya. Saya ingat sekitar dalam 14 hari lagi. Ya, saudara, pada tanggal 13, UMNO akan mengadakan perhimpunan agung khasnya untuk meminda perlembagaan. Pertama, jawatan ketua penerangan yang akan menjadi secara otomatis sebagai perwakilan. Jadi ada tambahan sejumlah 191 perwakilan. Saya rasa ada rasionalnya. Sebab ketua penerangan ini adalah orang yang bertanggungjawab memberi penerangan di peringkat akar umbi. Jadi apabila secara otomatis tak perlulah dia nak bertanding. Kadang-kadang ketua penerangan ni bertanding kalah. Orang lain pula yang banyak wang, orang disayangi oleh
ketua bahagian, ada tim untuk G7. Jadi ketua perangan tak dapat jadi perwakilan. Tak dapat jadi perwakilan, tengok dia jauh. Tidak dapat memberi pandangan, kalau perbahasan, untuk perbahasan usul, dia tak dapat. Jadi sebab itu dipinda dalam perlembagaan ini supaya ketua perangan secara otomatis boleh menjadi perwakilan. Bagaimana jawatan setiausaha, jawatan ketua pemuda, jawatan ketua bahagian, jawatan timbalan ketua bahagian, jawatan naib ketua bahagian, jawatan ketua wanita. Jawatan ini otomatis. Dan apabila pindahan perlembagaan yang akan dibawa, tak silap saya, Datuk Sri Khalid Nordin, yang akan membawa usul pindahan perlembagaan ini pada 13 bulan nanti. Matlamatnya tidak lain tak bukan adalah untuk melebarkan lagi gerak kerja UMNO dalam menghadapi masa-masa yang mendatang. Di samping itu, untuk memperkukuhkan di bawah Akta Anti-Lompat Parti. Jadi mana-mana mereka yang bertanding, mengukuhkan, bertanding atas tiket. Bukan daripada Parti Pembangkang, mereka secara otomatis tersingkir daripada UMNO. Jadi tak perlulah Presiden nak buat pengumuman. Siapa saja macam Syedan Kasim. Dia didapati bertanding saja atas tiket PAS ke, apa saja, bebas ke, maka dia bukan lagi sebahagian daripada warga UMNO secara otomatis. Tak perlu nak buat pengumuman melalui mesyuarat Majlis Tinggi. Secara otomatis. Begitu juga saudara Ismail Muttalib di UMNO bahagian Maran. Dia bertanding atas tiket, maka ya soal dia menang ke dia kalah soal lain. Tapi dia bukan lagi boleh kita anggap sebagai warga UMNO dalam kaum kerabat kita sendiri. Begitu juga dengan Zahidi Zainal Abidin di Perlis. Dia menang-menanglah. Dia jadi wakil rakyat, jadilah, tak ada masalah. Tapi dia bukan lagi menjadi warga UMNO. Saudara Zul, abaikan Dr. Mahdi, memanglah kita dalam keadaan sekarang ni tak perlu lagi. Cuma sekarang ini yang sedang menjadi perbincangan, perbualan adalah berhubung tentang kedudukan politik di Sabah. Saya mendapat tahu bahawa saudara Ronald Kaindi sebagai pemimpin utama parti PBM, Parti Pribumi Bersatu atau Perikatan Nasional di Sabah telah pun memfailkan satu bantahan bahawa 4 ahli parlimen gabungan rakyat Malaysia Sabah JRS ini tidak boleh berada dalam parlimen kerana dianggap telah pun melanggar anti lompat. Jadi Parti Bersatu telah pun menghantar notis untuk meminta supaya menuntut agar dikosongkan 4 kerusi ahli parlimen iaitu kepada Speaker Dewan Rakyat. Ya, saudara, Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ronald Kaindi berkata notis itu adalah bagi memastikan bahawa telah berlakunya kekosongan di luar jangkaan dalam kalangan ahli Dewan Rakyat menurut perkara 49A 3 iaitu dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi melalui surat pada 3 November 2022 daripada Setiausaha Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Tan Sri Muhyiddin, Presiden telah mengesahkan bahawa keempat-empat ahli Dewan Rakyat tersebut adalah antara calon yang sepatutnya bertanding sebagai anggota bersatu. Masalah itu keadaannya. Jadi keempat-empat mereka Dewan tersebut adalah Datuk Armizan Muhammad Ali yang dilantik sebagai Timbalan Menteri, tak silap saya. Daripada Parlimen Papar, Saudara Khairul Firdaus Akbar Khan. Ini anak kepada mantan Sisa Politik Syamuddin Akbar Khan. So, yalah dalam keadaan sekarang ni, tak apalah. Di Sabah ni memang begitulah. Saudara, lapar-lapar ni kalau boleh order bagus juga makanan. Kan? Petang-petang, saudara makan apa? Saya nak order roti canai kalau boleh. Kan? Ada teman saya bertanya, anak saya tanya nak makan apa, saya kata nak makan roti canai. Baik, balik pada tentang keempat-empat ahli Dewan Rakyat sebut adalah Datuk Armizan Muhammad Ali, itu Parlimen Papa, Saudara Khairul Firdaus Akbar Khan, ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Jonathan Yassin, iaitu ahli Parlimen Ranau, dan Datuk Mat Bali Musah, iaitu ahli Parlimen Sipitang. Ini pertikaiannya, saudara. Bagaimanapun kita tunggulah. Kata Ronald Kaindi, mereka dengan sendirinya sepatutnya mengosongkan kursi tersebut. Tetapi kalau mengikut pula pandangan mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri dan mantan Menteri Hak Ehwal Undang-Undang, kerana beliau juga merupakan antara jawatan kuasa yang menggarap Undang-Undang Anti Lompat itu, Datuk Muhammad Nazir Aziz, dia kata tak perlu.
Jadi 4 ahli parlimen gabungan Parti Rakyat Sabah itu boleh kekal sebagai ahli parlimen tanpa perlu diadakan pilihan raya katanya. Menurutnya berdasarkan Akta Anti Lompat Parti yang telah diluluskan diwatarkan, calon mereka bertanding atas lambang parti bukan keahlian. Jadi dalam kes di Sabah, 4 ahli parlimen itu bertanding menggunakan lambang GRS. Mereka bukan bertanding di bawah Parti Peribumi Bersatu. Jadi menurut saudara Datuk Nazir Aziz, dia kata saya berada dalam jawatankuasa pilihan untuk menggubal undang-undang tersebut. Jadi artinya, ahli ini memang dulu dia ahli bersatu, tapi dia bertanding waktu pilihan raya dulu, dia 4 ahli ini mereka bertanding di bawah lambang GRS, bukan lambang Parti Bersatu. Itu persoalannya. Ya, bagaimanapun kita tunggulah apa kata Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari, saudara. Dan saudara, saya melihat dalam keadaan sekarang ini, sebagaimana yang kita dengar dalam bicara Datuk Seri Zahid dengan NRS Channel. Saya masih mengimbau lagi. Sebab tu saya katakan, Datuk Seri Zahid ni berapa ekar dadanya meluasnya. Asyik duduk belapang dada saja. Tadi pun saya berbual dengan teman-teman pun, saya kata saya tak tahulah Presiden kita ni. Memanglah dia satu orang yang sentiasa memaafkan. Sebab itu, beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi ni, dia bersedia memberi peluang kepada kumpulan yang menjadi pengkhianat dalam parti sekiranya mereka melakukan taubat nasuhah. Bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri menegaskan beliau mempunyai strategi tersendiri sekiranya mereka mengulangi pengkhianatan terhadap parti. Sebab kata Datuk Seri Zahid, dia kata dia tidaklah sezalim apa yang orang fikirkan. Dia tidak macam kita. Kalau saya, bukan saja saya pecat, pelempang kita bagi saya. Ini tidak. Dia menasihati dan memberi kesempatan pengampunan kepada mereka ini asalkan mereka bertaubat nasuhah untuk cepat-cepat kembali berada dalam barisan UMNO dalam usaha untuk memperbaiki. Tapi soal nak berada dalam kepimpinan di tingkat 38, wallahu a'lam bissawab. Ya, sebagai ahli parlimen bagian Datuk Seri Zahid juga memaafkan segelintir pemimpin-pemimpin parti komponen BN yang mendesaknya meletak jawatan. Inilah satu hal lagi. Jangan lupa, bila UMNO Barisan Nasional kalah, dapat 30 kursi, MIC minta letak jawatan, MCA minta letak jawatan, kita dengar pun menyerap juga, saudara. Tapi dia kata tak apalah, beliau sentiasa memaafkan mereka untuk meneruskan aroma perjuangan ni. Itulah berbezanya seorang pemimpin seperti Zahid Hamidi. Orang nak suruh letak jawatan, kenapa? Sebab saya tanya, kenapa? Adakah anda punya hati semula itu? Saya tidak boleh nak bercakap lebih daripada itu. Tapi saya merasakan dalam keadaan sekarang ni sewajarnya beliau diberi keyakinan, kepercayaan dan disokong supaya melayarkan bahtera bangsa kita ini untuk meneruskan perjuangan bangsa kita. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berhujung minggu.